أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Setinggi syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kurniaan nikmat, rahmat, ruang, peluang, kesempatan yang masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas diri kita. Maka alhamdulillah, Allah masih izinkan kita pada malam ni dapat datang ke masjid, dapat salat secara berjamaah, dan juga Allah masih izinkan kita punya ruang dan tempat dalam majlis ilmu bagi mengisi ruang di antara maghrib dan juga isyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita kefakihan dan kefahaman, kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang kita pelajari dan kita tuntut. Dan mudah-mudahan juga sepanjang kita berada dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga turunkan rahmatnya ke atas diri kita. Mudah-mudahan dengan asbab itu, insya-Allah, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mendapat syurga yang hakiki di akhirat nanti, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak dapat tidak peluang yang Allah masih berikan kepada kita ini kita akan manfaatkan sebaik mungkin. Sekarang pun kita duduk sallallahu ala sayyidina Muhammad dalam bulan Sya'ban dah. 9 Sya'ban lebih kurang. Maknanya semakin dekat dan semakin hampir dengan Ramadan. 20 hari lebih lagi nak bertemu dengan Ramadan. Walaupun belum pasti, tapi mudah-mudahan kita berharap Allah kurniakan kita peluang lagi sekali tahun ni untuk bertemu dengan Ramadan, insya-Allah. Sebagaimana kita daripada Rajab hari tu duk baca kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ataupun orang baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita duk baca tuan-tuan sebab kita nak Allah berkat kita dalam 2 bulan ni, dan Allah sampaikan kita dengan penghulu sekalian bulan, iaitu Ramadan. Tapi ada juga orang yang excited lagi tuan-tuan, dia baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan wa ballighna Syawal. Ada juga macam tu pun. Dia semangat nak raya kan. Ada juga jenis tu pun. Tapi dalam hadis Nabi 3 aja. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan dengan kesempatan kita berdoa tu, Allah bagi peluang sekali lagi insya-Allah untuk kita bertemu dengan Ramadan 1444 pada tahun ni. Dan mudah-mudahan sahaja tapi bertemu dalam keadaan kita sihat dan kuat lakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada orang yang Allah bagi dia bertemu dengan Ramadan ni, tapi dia tak sihat, terlantar sakit dan tak kuat untuk melakukan ibadah. Dan ada orang tuan-tuan sihat tapi tak kuat nak buat ibadat, malas tuan-tuan. Sihat tuan-tuan, merata dia boleh pergi, tapi tak nak puasa dah, tak nak baca Quran dah kan, tak nak main masjid pun dah, nak sembahyang pun dah. Walaupun dia bertemu Ramadan sihat, tapi dia jadi malas tuan-tuan, malas nak buat ibadat
kepada Allah. Jadi kita tak mau, kita nak Allah temukan kita dengan Ramadan dalam keadaan kita sihat, kita kuat, kita rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain, tapi apa yang untuk bekalan selepas kita mati nanti insya-Allah, dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan kita di alam barzakh dan juga pada hari akhirat nanti. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala, Allah berpesan kepada kita dalam Al-Quran. Allah ingatkan kita. Sebab itulah tazkirah yang paling besar untuk kita ni Al-Quran. Quran ni satu mukjizat. Dalam banyak-banyak mukjizat Nabi ni yang masih tinggal sehinggalah hari kiamat adalah Al-Quran. Bahkan ada ulama menghimpunkan mukjizat Nabi ni. Di antara mereka mengatakan mukjizat Nabi ni banyak, 300 lebih mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang tinggal sehingga hari ini Quran sahaja. Tuan-tuan, dan ulama kata tanda mukjizat ni Allahumma salli ala Muhammad, orang tak boleh nak tiru Quran. Kan sebagai yang mengaku Nabi, lepas Nabi wafat dia mengaku dia Nabi. Masa Nabi hidup, tuan-tuan, dia antara orang Nabi, dia antara orang cuba buat Quran sendiri. Sebab dia ni Muhammad yang reka, Muhammad yang buat. Kan? Jadi Allah pelihara Al-Quran ni. Kan sampai hari Quran ni dia tak sama. Ibu-ibu ayah-ayah sekalian tu kata ulama kan, tanda dia. Kalau kita ni kita baca surat khabar, kita baca apa-apa, tuan-tuan, kita boleh baca tanpa lagu. Tapi Al-Quran ni walaupun tak sedap, kok mana pun kita baca mesti ada lagu. Kan walaupun tak sedap. Jangan baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, tak ada, tuan-tuan. Dia kok mana pun dia baca berlagu juga. Bismillahirrahmanirrahim, dia ada lagu juga walaupun tak sedap. Tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baca khabar ke, harian Metro ke, apa sinar ke, apa benda ke, tuan-tuan, baca Quran. Kan kalau baca macam-macam Quran jadi pelik, kan, nak habis. Tapi Quran tak. Quran ni kok mana pun, tuan-tuan, walaupun kita tak mengaji tarannum, tak mengaji lagu-lagu Quran, tapi baca tu kira ada lagu. Ada lagu, sedap dengan tak sedap, betul dengan tak betul. Kan? Tu Quran kata ulama. Allahumma salli ala Sayyidina. Jarang kita tengok orang baca Metro haji, baca Metro ni berlagu kan, macam bubuk. Jarang, tuan-tuan, bila nak habis. Kan? Jarang buat macam tu. Tapi tentang Quran ni insya-Allah kita suruhlah lepas baca pun lepas ni. Dia tak baca macam baca surat khabarnya. Tu tanda sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Quran mukjizat yang Nabi tinggalkan kepada kita sehinggalah hari kiamat. Sebab tu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala, Allah pesan kepada kita, Allah kata ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa ni selalu dengar dah, yakni kita berusahalah sedaya upaya kita untuk mengerjakan, melakukan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Usahalah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cubalah, tuan-tuan, carilah jalan macam mana ibu-ibu untuk buat apa yang Allah suruh, dan tinggalkan apa yang Allah larang. Ya Allah tak bagi kita buat. Dalam masa yang sama, bukan kata kita buat sahaja, tak. Hak Allah suruh tinggal pun kita kena usaha untuk tinggal juga. Taqwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Allah ingatkan kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah pada dalam ayat ni, hendaklah tiap-tiap diri melihat, memerhatikan, kata Allah, apa yang ia sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok. Allah kata tengoklah, perhatilah apa yang telah kita sediakan daripada amalan-amalan kita untuk hari esok, yakni hari akhirat. Kan, untuk hari akhirat ni apa yang kita dah buat dah. Cuba kita muhasabah sat, fikir sat, perhati sat Allah suruh ni. Kalau lah aku mati, kalau Allah cabut nyawa aku ni, amalan apa yang boleh bantu aku di akhirat? Allah
ala nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sebab Allah suruh kita berfikir. Allah suruh kita melihat. Nah, daripada amalan-amalan yang kita lakukan, adakah ia mampu untuk menyelamatkan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam surah Al-A'la, surah yang nanti mai Ramadan kita akan kerap dengar imam baca dalam solat witir. Kan, sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara hada. Nanti cuba dengar bila tadabbur, cuba faham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan kita ni orang Malaysia ni ramai boleh baca Quran, cuma yang faham tu tak ramai. Kan yang faham tak ramai. Kalau orang-orang di negara Arab ni, mereka faham Quran, tapi ada di antara mereka tak boleh baca Quran. Nah, sebab tu kalau tuan-tuan pergi umrah ke apa kan duk baca Quran dalam masjid, saya depa main kumun, main berimpun, buat halaqah, dengar kita baca. Depa suka dengar kita baca Quran. Kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau bagi kat depa, ada di antara depa tak boleh baca, tapi bila kita baca depa faham sebab bahasa depa. Bagi tak boleh baca, dengar mereka faham, kita pula boleh baca tapi tak faham. Lebih kurang 2 kali 5 boleh baca tapi tak faham pula dah. Kan, jadi lepas ni dengar surah ni, walaupun tak faham semua hak saya baca malam ni 4 ayat contohnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cuba cuba faham tengok. No, duk dengar lama dah imam duk baca surah ni dalam solat witir. Allah kata apa pada ayat yang ke-14, Allah kata qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ni 2 ayat ni. Ayat 14, 15 Allah kata qad aflaha. Allah kata sesungguhnya berjayalah. Siapa yang berjaya ni? Yakni orang yang telah menerima peringatan. Bila dia dapat peringatan, dia terima peringatan, dia berusaha zakat, dia berusaha untuk bersih dirinya, yakni dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal soleh. Bila sampai peringatan kepadanya, dia berusaha kata Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri dia daripada dosa-dosa. Sebab tu nak masuk Ramadan ni mau tak mau kena usaha untuk bersihkan diri kita. Nah, sebab antara tanda beratnya kita ni untuk melakukan ibadat ni bukan sebab lain, sebab dosa. Dosa kita yang banyak dan dosa kita yang kita biarkan begitu sahaja bersarang dalam hati dan diri kita tanpa kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ni, minta ampun ni bukan sekadar penghapus dosa saja, bahkan dia juga adalah pembuka kepada pintu rezeki kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sebab dia mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah ala sayyidina Muhammad kena istighfar Allah Subhanahu wa ta'ala, minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimat mukminat dirahmati Allah. Kadang-kadang lepas semayang je lah, lepas semayang lah istighfar. Nak luar semayang payah, lepas ni kena istighfar juga luar pada semayang. Kalau semayang tak banyak tuan-tuan, kalau semayang dengan imam pun tak boleh istighfar banyak-banyak, 3 kali je. Kalau dia istighfar 30 kali, tuan-tuan bunyi pula sekali lagi. Kan, lepas maghrib tu imam istighfar 30 kali, tu imam tak dan apa ni ustaz tak dan kuliah pula sekali lagi. Tak boleh istighfar banyak-banyak, lepas semayang pun 3 kali tu. Nak ambil sunnah Nabi SAW. Lepas semayang Nabi istighfar salasan, 3 kali Nabi istighfar. Tidak ambil 3 kali juga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cuma nak tambah lagi kat mana ustaz bagi banyak, carilah ruang, carilah tempat sendirian ke istighfarlah, minta ampun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan, kita ni kena banyak istighfar. Yang kedua, kita kena banyak sallallahu ala sayyidina Muhammad, menyebut kalimah la ilaha illallah. Kalau tanya kita waktu mana kita paling banyak sebut kalimah la ilaha illallah ni, mana? Kan, sudah pastilah ibu-ibu ayah-ayah akan kata antara waktu kita sebut kalimah la ilaha illallah ni waktu tahlil.
Sebab ada tahlil. Tahlil tu la ilaha illallah. Pas bayang pun jarang kita buat sebab kita tak cukup masa bagi kita ni. Tambahlah maghrib lewat tuan-tuan, subuh pun lewat. Nak panjang-panjang sangat tak boleh dah. Nah, waktu tahlil je lah. Kalau tahlil pun tak boleh tuan-tuan, maka tak ada dah. Kita ni waktu yang paling banyak kita sebut la ilaha illallah. Kan? Waktu tahlil je tu pun ada yang 44, ada 33, ada 50, ada yang 100 payah tuan-tuan. 100 dia tengok kau kalau makan kambing 100. Kan? Kalau bihun Singapura je tuan-tuan 40 kali kan. Dia kena kira juga tu. Kan abang kata waktu yang banyak tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad waktu tahlil lah. Lawak je tuan-tuan, jangan duk kata betul pula tu kan. Kan 44 tengok bihun Singapura 44 lawak lah. Kan? Kita buat tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidup bermasyarakat, kita cuba tunaikan hajat orang hari ni tuan-tuan, dia berhajat minta kita buat, kita cuba tunaikan hajat dia. Mudah-mudahan satu masa nanti keluarga kita berhajat pula tuan-tuan, minta pula dengan orang, insya-Allah mudah-mudahan orang sudi buat juga untuk keluarga kita nanti insya-Allah. Kita buat tu kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan nak harap makanan, cuma makanan kalau orang hidang tu rezeki. Jangan tak makan pula, kecil hati tuan rumah. Kan kecil hati tuan rumah, masa-masa tak makan pula. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat sekalian. Nah, sebab itu kalau kalimah la ilaha illallah ni kita duk perhati tengok antaranya waktu tahlil lah. Sebab tu kalau lah tuan-tuan duk kata tahlil ni bid'ah lah, tak sesuai tempat kita buat lah, tak boleh buat lah, tak sampai lah tuan-tuan, tak apalah. Hak kata tak boleh tu, carilah tempat lain tuan-tuan untuk sebut la ilaha illallah ni. Ada kata benda ni tak boleh ni, carilah tempat lain untuk banyakkan sebut la ilaha illallah. Kau nak sebut lan tahlil ni kata bid'ah, tak boleh. Nabi tak buat. Kan? Contoh, carilah tempat lain. Kok boleh. Kan? Kita ada kesempatan tu, kita ambil lah. Kan? Supaya ada juga ruang waktu kita untuk kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Sebab barang siapa yang lazimi hidupnya dengan kalimah ni, insya-Allah mudah-mudahan saat hampir kematian dia nanti, Allah akan mudahkan lisannya untuk menyebut kalimah la ilaha illallah. Tapi kita kena muhasabah lah hari ni. Sehari banyak mana kita sebut kalimah tu. Dalam sehari hari ni saja contohnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari ni sahaja contohnya tuan-tuan, berapa kali dah kita sebut la ilaha illallah. Kita kena muhasabah ni, kena rajin muhasabah. Sebab Allah suruh kita tengok, perhati. Allah kata amalan-amalan yang kita buat nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ba'la ayat ni, orang yang berjaya kata Allah, orang yang bila dia terima peringatan, dia usaha untuk bersihkan dirinya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang buta mata hati. Dia tak boleh terima kebenaran, tak boleh terima peringatan yang disampaikan. Kan? Orang sampaikan peringatan kepada dia pun dia tak boleh terima tuan-tuan. Sebab dia rasa dialah yang perfect dah, dialah yang betul tuan-tuan, dialah yang sempurna, orang lain semua tak betul. Dia tak boleh terima walaupun peringatan tu orang baca ayat Quran, orang baca hadis Nabi dah dia tak boleh terima. Orang ni buta mata hati. Sebab tu Allah kata wa man kana fi hazihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Dan sebaliknya kata Allah, sesiapa yang berada di dunia ini dalam keadaan buta, bukan buta mata ni tuan-tuan, tapi buta mata hatinya. Ni mata hati ni buta, tak boleh terima tuan-tuan kebenaran, peringatan yang orang bagi, dia tak boleh terima. Orang tegur dia tuan-tuan, dia kata aku buat masing-masing. Hang buat kerja, aku buat kerja aku. Tuan-tuan, jangan sombong. Kita mati ni bukan boleh golek masuk sendiri dalam kubur. Bukan boleh bangkit mandi sendiri dah. Hak kawan tu tolong nasihat ni lah, nanti insya-Allah tuan-tuan akan tolong mandikan kita. Walaupun hang tak minta pun. Tapi ni fardu kifayah. Mereka akan buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan jadi buta mata hati. Allah kata dan sebaliknya sesiapa yang berada di dunia ini dalam keadaan buta mata hatinya, kata Allah, wa huwa fil akhirati a'ma.
maka ia juga buta di akhirat nanti. Buta mata hati, mata ni celik tapi sebab hati ni buta, Allah butakan dia di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wa adallu sabila, Allah tambah lagi di hujung tu, lebih sesat lagi jalannya, kata Allah. Akhirat sesat ni tak ada dah lah tuan-tuan. Tak ada siapa boleh tolong dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesat tak dunia ni insya-Allah boleh tanya orang boleh tunjuk lagi jalan. Sesat di akhirat ni tak ada orang boleh tolong dah tuan-tuan dirahmati Allah, ibu sekalian, tak ada dah. Sebab tu janganlah sampai penyesalan ni hingga ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah kata pada ayat 15, wa dzakara asma rabbih fa shalla, dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya. Ni Allah bak ni dalam ayat ni, wa dzakara asma rabbih fa shalla. Imam baca nanti kita dengar, kita ingat Allah bak apa ni. Orang berjaya ni Allah kata dia sebut-sebut nama Tuhannya dengan lidah dan juga hatinya. Sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu orang beriman ni, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia ingat Allah ni waktu dia diri, waktu dia duduk, waktu dia baring, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebut Allah ni bukan sekadar dengan lisan tapi dengan hati juga, sampailah hati. Kan kalau sekat di mulut ada orang tak ada kesan apa tuan-tuan, duk zikir pun tak ada mai apa. Sebut tapi sekat di lisan saja. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Tak sampai rasa dalam hati. Sebab dia tak main dengan hati dia dan tak masuk dalam hati dia. Sekat di mulut je dia minta dengan Allah tu. Sungguhkah ni? Ke tak sungguh ni minta ni? Ya Allah, bebaskanlah aku daripada api neraka, jauhkanlah aku daripada api neraka. Kan? Orang sallallahu alaihi wasallam Muhammad boleh berzikir, boleh mengingati Allah sampai menangis, tuan-tuan, keluar air mata, kita dak hati kita kerah. Sebab sekat mulut je kita ikut kita. Orang dah sebut Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Orang sebut dengan lisan, dengan hati, boleh rasa dah, boleh main dah zauk tu. Dia rasa satu macam dah duk rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia mula duk terbayang dah diri dia dengan dosa-dosa yang dia buat. Dia mula duk fikir dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia mula fikir kehidupan dunia, dia mula fikir kehidupan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dia duk main dah, dia duk rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, Allah kata apa? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya, kata Allah, orang-orang yang beriman itu, yakni yang sempurna imannya, kata Allah, ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gementarlah hati-hati mereka. Bila sebut nama Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, asal gementar dalam hati ni. Termasuklah juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, rasa gementar dalam hati mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama Allah kata. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang kedua kata Allah, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yakni ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka bertambah iman. Sahabat-sahabat kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kami ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami belajar tentang akidah. Kami belajar akidah dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian turun Quran, kami belajar Quran. Bila kami baca Quran, bertambah iman kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab akidah dulu.
Sebab tu kita di masjid pun kalau kuliah ni ilmu akidah tak boleh tak ada dalam jadual. Ilmu tauhid tak boleh tak ada dalam jadual. Dia mesti ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebab salah satu daripada ilmu fardu ain. Kok mana pun dia kena ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu sahabat kata kami ketika bersama Rasulullah kami belajar ilmu tentang mengenal Allah, ilmu akidah. Kemudian turun Quran, kami turun Quran, kami baca Quran, bertambah-tambah kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allahumma salli ala Muhammad tu yang Allah kata apa? Antara ciri orang beriman ni bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka jualah kata Allah mereka bertawakal, berserah diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan muslimin muslimat mukminin mukminat dirahmati Allah. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Allah kata orang berjaya ni dia menyebut nama Allah dengan lisan dan hatinya. Fa shalla. Fa shalla, dan salat dengan khusyuk kata Allah Subhanahu wa taala. Salat dengan khusyuk. Tuan-tuan hari tu bulan Rajab, hari tu panjang bulan Rajab, masuk Rajab dua cerita pasal Isra' Mi'raj tak habis-habis. Dan Isra' Mi'raj ni benda paling besar sekali, hadiah paling utama sekali. Salatlah yang Allah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu benda yang paling besar sekali. Ibadat lain Jibril bawa turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa, haji, zakat. Tapi tang salat Allah jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam terima. Salat ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadiah. Walaupun kita tengok dalam hadis 50 waktu, tetapi sekarang ni yang kita duk buat ni 5 waktu sahaja, 17 rakaat ni. Tetapi pahala Allah tak kurang. Allah kurangkan bilangan sahaja. Pahala Allah tak tarik pun. Allah bagi banyak tu juga. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok Nabi terima sendiri ni sebab apa? Allah nak abang salat ni satu benda yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat berat. Sebab tu Allah dan sangat istimewa. Sebab tu Allah jemput Nabi sendiri untuk terima. Kita tengok Mi'raj, naik langit demi langit demi langit demi langit. Kan? Orang kata cerita Isra' Mi'raj ni kalau dengar tak boleh tidur. Sebab apa? Tuan-tuan, cerita langit. Bila Lena balik rumah, bini tanya, "Pak tadi ustaz cerita Isra' Mi'raj sampai mana?" Dia sampai langit ke-7. Lepas tu tak tahu, tak turun dah dia dah. Bukan tak turun dia Lena. Tu jangan Lena cerita digantung. Kan? Tak Lena cerita digantung, memang tak turun dah. Kan? Nabi waktu turun solat ni tak sampai kat dia. Walaupun 5 waktu yang berasal 50 ni pahala tetap sama, ganjaran tetap sama. Tapi berat tak? Sebagaimana kata Nabi Musa, berat umat kamu tak mampu wahai Muhammad, berat solat ni. Betul tuan-tuan, umat Nabi kita ni tak mampu. Yang tinggal 5 ni pun kita tak mampu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Yang paling berat untuk kita laksanakan subuh dengan isyak lah. Itu paling berat. Apatah lagi nak berjamaah, berat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untunglah lepas maghrib duduk majlis ilmu. Sekali bila solat isyak tak siap dah, tak payah duduk fikir dah. Tu saya pun rasa alhamdulillah boleh main kuliah setiap malam kuliah ni tuan. Allah bagi nikmat boleh solat berjamaah. Maghrib, isyak dapat berjamaah. Kan? Allah bagi nikmat kat kita ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam tak sedap. Maknanya kita main ni tak sadar hati dah. Nak fikir lagi nak semayang. Sebab kalau orang tak semayang lagi yang isyak, kadang-kadang dia balik rumah dia bertangguh-tangguh. Solat ni orang suka tangguh-tangguh. Suka tangguh sat lagi lah bangkit sebelum subuh sat lagi semayang. Dia tak fikir tuan-tuan. Memang niat nak semayang tu ada dah, tapi dia tak fikir sat lagi pagi sat lagi dan bangkit tak ada bangkit tu tak tahu lagi tu. Bangkit atas dunia kan bangkit dalam kubur dah tak tahu lagi tu. Isyak ni panjang, padan Allah bagi 4 pun. Subuh Allah bagi 2, masa dia singkat. Sama ada 2 ataupun 4 tuan-tuan, ujian dia tak lain tak bukan tidur. Subuh Allah uji 2. Sebab apa 2 ni tak boleh buat, tak boleh bangun? Berat sebab tidur. Isyak 4, sebab apa tak boleh salat sat je 5 minit tak sampai.
balik pukul 1 pagi contoh tuan-tuan, duduk 5 minit tak sampai, solat lalu sebelum tidur. Tak boleh lah, mengantuk dah ustaz, tak boleh lah. 5 minit tak boleh tuan-tuan. Pasal apa? Kalau nak tidur. Isyak kalau nak tidur, subuh sayangkan tidur. Allah uji kita tak semayang subuh dengan isyak ni tuan-tuan, bukan sebab yang berat terang mana pun, tapi sebab tidur. Tu Nabi Musa kata, umat kamu tak mampu Muhammad, 5 waktu ni pun tak mampu. Berat solat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berbanding dengan nak tinggal solat ringan. Nak buat solat, nak mendirikan solat tu berat. Kena paksa diri kita untuk buat benda ni. Kadang-kadang hati kata sagilah, kita kena bangkit waktu tu juga buat. Kan? Bertangguh-tangguh ni adalah hasutan daripada syaitan. Sat lagi. Tuan-tuan duk bisik kat telinga kita. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salat dengan khusyuk. Bila duk cerita salat, carilah tuan-tuan, di antaranya kesempurnaan dalam solat kita. Kita dah solat lama dah, carilah kesempurnaan dalam solat kita. Kalau dulu kita ni asyik solat ujung waktu, kita ubah solat awal waktu. Dengar ceramah Isra' Mi'raj ni belah tahun dah tuan-tuan, tapi duk solat ujung waktu lagi. Kadang-kadang takbir azan. Takbir maghrib, azan isyak. Mayang. Betul saya kalut pergi tanya ustaz, macam mana sah dah mayang maghrib saya tadi? Satu hal pula nak tolong jawab. Nak salatlah di awal waktu. Dulu jong lah ubah dah tuan-tuan, berapa belas tahun dah ceramah Isra' Mi'raj ni. Ubahlah salat di awal waktu. Kalau di rumah tak mampu, tuan-tuan kena paksa main masjid juga. Sebab di masjid ni imam tak pernah buat perangai lagi solat ujung waktu. Aku lah tadi tanya ustaz kan, bila tanya ustaz macam mana nak qomat lagi maghrib ni, ustaz kata nanti dekat isyak baru qomat. Mayang maghrib kat isyak baru qomat, maknanya tu maghrib terakhir lah ustaz jadi imam. Sagi isyak tak jadi dah, depa pecah dah. Maknanya orang tak buat macam tu kecuali darurat je. Tapi tak ada lah tuan-tuan, tak pernah jadi. Mai solat di masjid, mai solat di surau, insya-Allah akan dapat solat awal waktu. Solat tak cukup, bagi cukup bilangan 5 fardu, 5 waktu yang Nabi tinggalkan kepada kita ni. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada benda yang kita tak berapa faham tentang salat, mana nak cari? Majlis ilmu. Jangan bila ada ustaz main mengajar, tengok ustaz tu muda, kita pun keluar, kita tahu Allah ustaz baru nak baca bab semayang. Saya semayang dulu pada ustaz lagi. Ada juga macam tu pun. Ustaz tengok baru balik Mesir umur 25, nampak fresh lagi. Dia umur 55 dah. Dia kata ustaz baru nak cerita bab semayang. Dia kata saya semayang dulu awal pada ustaz. Video sembang keluar. Memang kita semayang dulu lagi pada ustaz, tapi adakah kita semayang tu betul sempurna dah semayang kita tu? Kalau ustaz tu main buka kitab, kita mainlah duduk kot-kot ada benda kita tak tahu. Yang ustaz tu cerita kat kita, baru kita tahu benda ni. Kan? Yang mana boleh dapat kesempurnaan, mana betul, mana tak betul lafaz kita dalam salat, terutamanya rukun qauli yang 5 tu. Ada 5 rukun qauli. Kita nak cakap benda sunat, kena settle hak rukun dulu. Hak rukun qauli, hak baca 5 tempat ni kena bagi clear dulu. Kan? Bila baca tu pun dia ada martabat, dia ada volume dia. Hak ni afdal, hak ni harus, hak ni makruh, hak ni haram, hak ni tak sah. Tu volume suara duk tang tu. Volume bacaan kita dalam rukun qauli tu. Tak boleh duk angkat tangan saja tak bunyi apa. Member tanya, tadi sembahyang tak dengar bunyi pun. Dia tunjuk ni dalam hati, dalam hati. Takbir dalam hati tuan-tuan, mana mai? Takbiratul ihram dalam hati, mana mai? Tak sah sebab dia rukun qauli. Dia kena lafaz. Kan kena lafaz. Jadi benda ni di mana? Dalam solat. Di dalam majlis ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang kita bagi salam kat depan kita buang assalamualaikum, assalamualaikum. Tak ada pun depan. Assalamualaikum warahmatullah. Kita tak bunyi bunyi assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah. Tak ada. Alif lam tu tak ada dah. Sah tak? Tak sah. Alif lam kita dah buang dah. Kita dah hazaf dah. Tak sah lah salam kita. Salam tu rukun dalam solat. Salam yang pertama, memberi salam yang pertama tu rukun. Di manakah yang dinamakan rukun?
Kan salam ialah salam, tapi kat mana rukun tu? Pada kalimah assalamualaikum, itulah rukun. Itulah rukun. Warahmatullah sunat. Warahmatullah tu sunat. Assalamualaikum rukun. Jadi kalimah assalamualaikum tu lah kena bagi jaga, bagi elok. Dengan sebut macam tadi, assalamualaikum, ataupun salam Melayu kita apa? Assalamualaikum, assalamualaikum, kan bukan assalamualaikum. Tak kena dan tak tepat. Kan Isra' Mi'raj lama dah dengar, lama dah. Kan jadi benda-benda tu kita kena bagi clear, bagi betul. Sebab apa? Kita nak perbaiki solat kita. Sebab salat ni lah yang utama. Nabi kata Allah akan tanya pada hari kiamat nanti, hari akhirat nanti. Ibadat yang utama Allah akan tanya adalah salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah kata wa dzakara asma rabbih fa shalla. Kan menyebut-nyebut dengan nama Allah dengan lisan, dengan hati, dan salat dengan khusyuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana sifat manusia ni? Allah nyatakan pada ayat 16, bal tu'thiruna al-hayatad dunya, tetapi kebanyakan kamu, kata Allah, tidak melakukan yang demikian. Hak dua ayat awal kita baca 14 15 dah Allah kata kebanyakan kamu tak buat pun macam tu. Kamu tak berusaha pun untuk bersihkan diri kamu dengan taat, dengan buat amal ibadat kepada Allah. Bila datang peringatan kamu tak terima, kamu tolak. Kamu tak ingat pun menyebut nama Allah dengan lisan dan hati kamu. Kamu tak salat pun, apatah lagi nak dapat khusyuk dalam salat. Tu Allah kata, tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Allah habaq dah. Allah jadikan kita ni makhluk Allah ni, manusia ni, Allah habaq dah perangai manusia ni. Kebanyakan dia bagaimana? Manusia akan lebih utamakan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ligan dunia, dia akan pulun dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu Allah kata bal tu'thiruna al-hayatad dunya, bahkan kamu, kata Allah, utamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, kata Allah. Allah habaq di ujung pada ayat 16 17, Allah habaq 17, Allah kata apa? Padahal Allah kata kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kan kita yang pergi sana tak balik mai dah, pergi tak kembali, kata lagu Rabbani dulu ni. Pergi tak kembali dah, hatta orang yang mati syahid pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Allah offer, mintalah, nak minta apa? Dia minta nak balik ke dunia, nak mati sekali lagi, nak syahid sekali lagi, nak berjuang, nak syahid sekali lagi. Sebab dia tengok nikmat mati syahid ni, Masya Allah, fatabarakallah, sangat-sangat hebat. Allah kata tak boleh. Nak hidup sekali lagi, nak berjuang fi sabilillah, nak mati syahid, Allah kata yang ni tak boleh. Dia kata kalau begitu wahai Allah, sampaikanlah kabar gembira ini kepada sahabat-sahabat aku, teman-teman aku yang masih berjuang di atas dunia, supaya mereka lebih bersemangat berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala, mengejar syahid yang didambakan oleh mereka. Tu orang mati syahid pun minta nak balik dunia, Allah tak bagi. Apatah lagi kita tak syahid ni. Kan orang mati syahid Allah bagi nikmat, Allah masukkan roh mereka dalam tembolok burung hijau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah bawa dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bersiar-siar. Di sungai, di bawahnya ada sungai-sungai, hinggap di lampu yang diperbuat daripada emas, di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, makan buah-buahan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masa tu mereka ni di alam barzakh, mereka telah mendapat sebahagian daripada nikmat-nikmat yang Allah bagilah kepada mereka ni. Belum kiamat lagi. Tu yang Allah kata mereka ni hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghaya mati syahid ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kan mudah-mudahan kita jadilah golongan yang menghargai perjuangan Rasulullah dan juga para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dalam melebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sana kita melihat ada sahabat-sahabat yang gugur sebagai syuhada, kan, yang mendapat syahid ketika mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita lihat dalam peristiwa hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana pembesar Quraisy mengeluarkan iklan, kan, keluar tawaran, keluar iklan kepada orang ramai, siapa yang dapat menyerahkan Muhammad dan juga Abu Bakar kepada mereka sama ada hidup ataupun mati maka akan dikurniakan hadiah yang cukup lumayan, iaitulah 100 ekor unta. Ni kisah ni dalam kitab sirah ni. Maknanya sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, satu tawaran dunia, satu tawaran akhirat. Hak depa ni bagi ni 1 ekor unta ni tawaran dunia. Siapa boleh dapatkan Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka dapat tahu dia keluar rumah dia dengan Sayyid Bakar pula, cari depa keluar iklan siapa dapat ni dunia. Kalau orang dia nak akhirat, dia nak keselamatan akhirat, dia nak jaminan akhirat. Tapi hak ni dunia, 1 ekor unta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ramai tuan-tuan yang tertarik dengan tawaran ini, termasuklah satu orang nama Suraqah. Kan kisah Suraqah ni pun nama dia ada dalam kitab sirah. Dia satu orang yang pakar dalam bab jalan selok belok jalan ni, dia pakar. Kan 3 kali hampir dia mendapatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kuda hak dia tunggang tu tersungkur, kedua-dua kaki kuda tu terbenam dalam pasir. Negara Arab tuan-tuan, kita boleh letak naslut sana, kalau terbenam dalam pasir, tiba-tiba terbenam dalam kaki depan, terbenam dalam pasir, terjatuh, sungkur. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Ketika hampir dah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara tu terjadi padanya. Sayyidina Muhammad, kan, maka pada ketika tu, setelah 3 kali terjadi kepada dirinya, maka dia benar-benar yakin bahawa orang yang dia kejar pada waktu dan ketika itu adalah seorang Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Nabi Muhammad jadi Rasul umurnya 40 tahun. Peristiwa Isra' Mi'raj antaranya kalau kita tengok dalam kitab sirah Nurul Yakin, pada tahun ke-11 kerasulan, maknanya umur Nabi 51 tahun. Isra' Mi'raj. Kemudian Nabi wafat umur 63, maknanya berapa tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul? 40, 63, maknanya 23 tahun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul. Kan, bila perkara tu terjadi kepada Suraqah, maka pada waktu tu dia yakin bahawa orang yang dia kejar itu adalah seorang Nabi Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kata Suraqah bin Malik, dia jumpa dengan Nabi ni, jumpa kan, tapi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam asbab peristiwa yang dia kata apa? Kat Nabi, dia kata, aku berjanji aku takkan mengganggu tuan lagi, kata Suraqah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kumohon kepadamu, kumohon kepadamu, bila dan agama tuan menang, sudilah kiranya memberikan aku jabatan. Kalau tuan
agama yang tuan bawa ni. Nah, boleh takbir dunia tu. Nak sudilah dia kata hanya memberikan kepadaku jaminan keselamatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW minta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk tulis satu jaminan tersebut di atas sekerat tulang kepada Suraqah. Nanti jumpa dia akan bawa benda tu tunjuk kepada Nabi SAW. Jumpa bila pula ni? Allahumma salli ala Muhammad. Tak tahu tuan-tuan. Kan jadi bawa benda tu sebagai bukti. Dia minta Nabi SAW berjanji. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi SAW kata kepada Suraqah, wahai Suraqah, bagaimana pendapatmu bila kelak engkau mengenakan pakaian kebesaran Raja Parsi? Suraqah dengar ni, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Nabi bagi tulang tu, Nabi kata kat dia macam tu, wahai Suraqah, bagaimana pendapat kamu kelak kamu mengenakan pakaian kebesaran Parsi? Sambil bagi apa tulang yang Nabi tulis tu. Kan Suraqah terperanjat. Sebab apa? Sebab kerajaan Parsi ni pada waktu tersebut satu kerajaan yang besar. Mana mungkin diri dia orang biasa, pemuda biasa ni yang boleh pakai baju Raja Parsi satu masa dan waktu nanti ni. Dia senyum tuan-tuan, nampak macam mustahil. Apa yang Nabi SAW kata dekat dia, depan dia waktu tu. Tapi itulah yang apa yang Nabi SAW kata kepada dia. Allahumma salli ala Muhammad. Bertahun-tahun kemudian Rasulullah SAW bebaskan Mekah, Fathul Mekah. Kan? Beberapa bulan berselang, sekitar 9 bulan baginda Nabi SAW wafat. Nabi wafat dah, tapi perjanjian Nabi dengan Suraqah ni masih ada. Kan? Apa ni, sallallahu ala Sayyidina Muhammad yang ditulis tadi ni, bagi dekat Suraqah tu, Suraqah simpan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, Suraqah ni Allah bagi umur dia panjang, sehinggalah dia turut berperang dalam misi pembebasan Parsi. Atau Allah nak kabulkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, nak makbulkan apa yang Nabi janjikan kepada Suraqah. Dalam perang Qadisiyah sekitar 6 tahun sebelum perang Nahwan, Muslimin berhasil mengalahkan pasukan Parsi. Panglima pada waktu tu, panglima perang pada waktu tu ialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Bawa balik banyak harta rampasan perang ke Madinah. Di hadapan khalayak ramai ni. Khalifah waktu tu, khalifah siapa dia? Sayyidina Umar. Khalifah Sayyidina Umar sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia panggil Suraqah mai. Kan Suraqah ada lagi waktu tu Sayyidina Umar jadi khalifah, panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas, panggil Suraqah mai. Kan Amirul Mukminin Sayyidina Umar suruh dia pakai pakaian kebesaran Raja Parsi hak Nabi sebut depan dia dulu ni, yang dia kata mustahil dia akan dapat pakai pakaian ni. Dia orang biasa, Parsi negara besar. Macam mana Islam nak tawan Parsi? Tapi waktu tu tuan-tuan, Parsi kalah di tangan orang Islam, tentera Islam. Harta-harta mereka bawa balik mai, termasuklah sallallahu ala Sayyidina Muhammad, busana-busana, pakaian-pakaian kebesaran Raja Parsi pun depa bawa balik mai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Suraqah pada waktu tu dia pakai pakaian tu, nampak betapa gagahnya, segaknya dia pakai pakaian tu sallallahu ala Muhammad. Dalam masa yang sama yang mata dia mengalih. Dia pakai tu dalam masa yang sama yang mata dia meleleh tuan-tuan. Pasal apa? Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sebab teringat lagi akan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Dia teringat lagi Nabi abang depan dia dulu ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu dia ligah Nabi, dia kejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pakai tu dia teringat, dia kata, demi Allah, kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong. Kekasihku tidak pernah berbohong, serunya sambil menangis, tersedu sedan ataupun teresak-esak pada waktu dan ketika itu tuan-tuan. Ni Suraqah bin Malik sallallahu ala Sayyidina Muhammad yang Allah simpan usia dia.
kan, sehinggalah dia dapat janji yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu, Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menghargailah perjuangan sahabat-sahabat ni tuan-tuan, perjuangan umat Islam yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih utamanya kita hargailah perjuangan pengorbanan kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, yakni untuk kita. Mudah-mudahan kita bersama akan dihimpunkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala bersama kekasih hati kita, iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan segan silu, jangan rasa malu dan jangan rasa kedekut untuk banyakkan bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di atas lisan dan bibir sahaja tuan-tuan. Tak perlu mengangkat tenaga yang berat untuk selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau benda seringan ni tuan-tuan, kita tak perlu angkat pedang macam sahabat-sahabat angkat pedang. Tak perlu bawa diri untuk turun ke medan perang sebagai tanda cinta. Sekurang-kurangnya kita gerakkanlah lisan kita, bibir kita, untuk kita perbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dihimpunkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Wallahu taala a'lam. Yang baik terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Lemah kurang kelemahan saya sendiri, walaupun hakikat yang sebenarnya semua itu datang dan berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di belakang sana seperti biasa tuan-tuan ibu, ada tabung sekolah almarhum Ustaz Bakri Yahya. Terima kasih banyak-banyaklah kepada tuan-tuan ibu-ibu yang menyumbang dalam tabung tu dan yang mendoakan perjalanan sekolah almarhum berjalan seperti biasa, berjalan lancar insya-Allah. Mudah-mudahan dapat melahirkan anak-anak yang akan menyambung generasi-generasi yang akan datang ni insya-Allah. Akan sebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, akan tegakkan kalimah Allah atas muka bumi ni insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairan katsira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.